Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita bersama lagi sekali pada malam ini. Satu topik yang agak menarik sebab kita kadang-kadang tak perasan benda ni berlaku. Bahkan mungkin kita dah gunakannya bertahun-tahun lamanya. Apa jenis minyak yang anda harus berhati-hati, 5 yang the best, 5 yang paling teruk. Kita teruskan dengan 5 yang teruk dulu. Okey, sebab kalau kita boleh selesai yang teruk dulu, maksudnya yang membawa pada penyakit. Itu yang maksud saya yang teruk. Okey, ada 2 jenis minyak. Satu dinamakan minyak yang banyak dengan omega 6. Omega 6 ni dia kadang-kadang dia kata dalam istilah di supermarket ataupun di buku-buku ataupun dalam iklan-iklan, dia selalu menggunakan perkataan vegetable oil, minyak sayur-sayuran. Tapi sebenarnya lepas saya cerita nanti, semua ni bukan minyak sayur, semua ni minyak minyak bijirin ataupun minyak orang panggil seeds and beans. So pandai betul. Kenapa dia tak berbau minyak bijirin ataupun minyak beans kan? Kenapa dia tak kata macam legumes ke apa-apa? Manusia secara psikologi bila dia dengar vegetable oil, dia rasa macam sihat, betul tak? Tapi saya nak bagi tahu, kalau you tengok ada dalam dapur you, mungkin kalau nak buang janganlah pakai dulu, sebab kita dah pakai lama pun kadang-kadang tak jadi apa kan. Maklum saja. Nombor 1 namanya, ini bukan brand, ini daripada mana datang bijinya, daripada biji canola. Nombor 1, okey, yang tinggi dengan omega 6, dan anda semua dah pernah dengar omega 6 ialah yang menyebabkan keradangan. Dan saya bagi tahu 2 sebab utama kenapa 5 minyak-minyak ni harus kita kalau boleh hindari. Yang asalnya daripada biji canola. Sebenarnya dia daripada orang putih panggil biji rapeseed, okey. So diproses sampai jadi minyak canola. Ada kan? Nombor 2, dia panggil minyak grapeseed, yang asalnya daripada anggur. Jadi biji anggur, asal usulnya dulu mereka proses tu setelah mereka buat wine ataupun mereka dah buat proses buat ni alkohol dan sebagainya untuk minuman wine tu kan. Jadi biji tu banyak, so kat mana nak buang biji? Takkan nak buang dalam wine tu pula kan. Biji tu tak dibuang, jadi diproses sehinggakan semua minyak-minyak vegetable ni yang dinamakan vegetable oil ni. Seperti lagi nombor 3, soya. Soya sebenarnya asal usulnya bagus, tapi bila datangnya perkataan GMO, semua tadi pun GMO, okey, genetically modified organism ni, berarti yang ni semua Monsanto dah kaut semua, dia orang buat bagi pokok tu modify, boleh tahan lama pokok ni, bijirin pun banyak keluar biji-bijinya, dan bila di spray pun dia tak mati. Spray pun dia orang buat juga, faham tak? Macam you tahu kan, spray-spray seperti Roundup, pakai glyphosate dan sebagainya. Jadi soya adalah minyak yang soybean oil tu kan, itu pun out. Satu lagi nama corn oil. Pernah dengar corn oil? Minyak jagung. Pernah dengar sunflower, minyak bunga matahari. Dan satu lagi ialah cotton seed. Pokoknya bukan macam pokok kapas sama masa kita zaman budak-budak kecil-kecil dulu, itu tinggi-tinggi. Ini zaman sekarang ni pokoknya lebih kurang 8-9 kaki tu. You tengok banyak ditanam, terutama sekali di India kan, you pernah tengok di Afrika pun ada. Jadi biji-biji ni digunakan untuk buat minyak juga. Ada 2 sebab utama kenapa minyak ni membawa akibat yang dahsyat. Satu, dia tinggi dengan omega 6. Dia bukan tak bagus, tetapi tak boleh terlalu lebih. Rupa-rupanya dalam minyak ni tinggi sangat. Lepas pada tu pula, kita pula makan makanan pun banyak dalam omega 6. Okey, jadi itu satu sebab utama kenapa dia membawa penyakit. Sebab omega 6 dia membawa kepada radangan. Satu lagi, dia juga disebabkan proses dia, antara 15 hingga 17 step baru dia dapat keluarkan minyak yang boleh dijual tu. Bukan soal berapa kali, berapa fasa, berapa langkah dia nak dapatkan minyak tu keluar, tapi setiap step tu, kalau you ambil 3 je step yang paling menggerunkan. Satu, dia kena panaskan sampai lebih kurang 250 darjah sentigrade, cukup tinggi. You bayangkan kalau minyak tu belum kita pakai, dah diproses dengan kepanasan, you rasa rosak tak dia punya molekul tu? Kalau ada apa-apa pun, dia punya zat ke nutrien dia pun dah habis, betul tak? Satu. Nombor 2,
dia apa orang panggil kena hydrogenation ini, bila dia tekan hidrogen lagi masuk supaya dia boleh menukar wajah molekul tu supaya lebih stable. Bahkan setengah tu kalau nak buat sampai jadi proses sampai boleh tahan lama, dia kena masukkan dengan hidrogen. Tetapi dalam proses nak hidrogen tu pun banyak lagi bahan yang harus ditapis dengan menggunakan solvent. Ini yang paling dahsyat, namanya bahan toksik hexane. Hexane ni dia sebenarnya neurotoxic. Dia orang kata sebelum dia jual benda ni dah ditapis keluar, tapi ada kajian dia buat masih lagi terdapat dia punya sakibaki hexane. Hexane ni bahan yang boleh merosakkan saraf sampai ke otak pun dia boleh pergi. You bayangkan. Jadi masalah utama ialah bila keradangan tu berlaku, dia nanti omega 6 pun tinggi sangat, dan bila dibuat proses sampai 15, 16, 17 step tu tadi, ujung-ujungnya dia keluar satu fat yang dinamakan trans fat. Anda pernah dengar trans fat ni lebih teruk daripada kolesterol, lebih teruk daripada saturated, tak saturated fat. Sebab trans fat lah sebenarnya dia boleh oxidize, dia boleh jadi rancid. Rancid ni maksudnya macam minyak tu kalau nampak je elok, tapi sebenarnya dah tak ada apa dalam tu, dan banyak yang dah bertoksik pun. Dan inilah menyebabkan kardiovaskular, penyakit jantung meningkat, dan penyakit kanser pun boleh berlaku. Buah pinggang boleh rosak, liver pun boleh menjadi masalah. Okey, dan senang-senang orang dapat stroke dan high blood pressure sekurang-kurangnya. Jadi saya rasa cukup kot penyakit sampai macam tu. Sebab itulah berleluasa sangat. Kalau you tengok masalah-masalah orang sekarang sampai obese dan sebagainya pun lebih kepada belly fat. Jadi tuan-tuan sekalian, lain kali cuma cek you punya darah. Kalau tengok cuma kolesterol saja, triglyceride, HDL, LDL, walaupun dia masih normal, you jangan happy sangat. Sebab apa, ada satu lagi test HSCRP ke macam tu kan. Ni test yang lebih mengenal pasti bahawasanya you ada inflamasi tak dalam badan you. Yang tu lebih mustahak. So you dah dapat 5 poin ni. Maksudnya 5 minyak. Saya bagi tadi 7 sebenarnya. Selalu you pakai tu saya rasa 3 je. Minyak jagung, minyak soya dan minyak matahari. Jadi saya dah selesaikan isu yang minyak yang tak berapa, bukan tak berapa lah, memang tak menyihatkan. Sebab bila you recycle minyak petang-petang tu, bila pergi beli kita punya pisang goreng, cok kodok kita, tahu tak yang you nampak sampai hitam dah tu. Kalau you dah sakit, you tak usah belilah benda-benda macam tu. Sebab apa? Dia lebih tidak menyihatkan badan you. Boleh faham kenapa saya teragak-agak nak bercakap ni? Ya, demi untuk kita mengimbangkan antara ekonomi, masalah penjualan ataupun masalah kesihatan kita. Kalau you dah ada autoimmune, you dah ada penyakit kronik, you dah tak baik-baik, tak salah dekat dengan benda ni semua. Orang kanser langsung tak boleh tengok plastik dia pun. Jaga baik-baik. Okey, jadi apa tujuannya saya cerita ni? Sebab kita ada solusi, kita ada alternatif lain yang sebenarnya tidak mahal juga. Nombor satu ialah minyak kelapa. Okey, dan minyak kelapa ni yang terbaik ada 5. So antaranya nombor satu ialah minyak kelapa, sebab dia boleh pakai dengan santannya sekali pun boleh, dan sampai boleh buat virgin coconut oil pun ditapis secara cold press kan, tanpa kita pakai sebarang haba pun. Jadi ada 3 jenis lah minyak-minyak yang baik-baik ni pun kita bahagi kepada minyak biasa yang you buat untuk masak, untuk you goreng-goreng tu boleh. Okey, kalau untuk kesihatan lebih baik ambil VCO, virgin coconut oil. Ada satu lagi nama extra lagi, dia buat lagi best lah, maksudnya langsung tidak ada bahan-bahan toksik langsung, bagus, extra virgin coconut oil. Dan satu lagi santan kita sendiri. So 3-3 ni boleh diguna pakai, tapi untuk tujuan masak kan, topiknya minyak masak kan. Sebab apa, dalam minyak kelapa ni selalunya yang penting ialah dia ada MCT, medium chain triglyceride. Ramai orang dah duk cari minyak-minyak MCT ni, sebab sejak 10-20 tahun lepas ni orang dah menggila kepada minyak-minyak sihat, dan didapati dalam minyak kelapa yang dulu di Tomah mengatakan minyak kelapa ni menyebabkan high blood lah, menyebabkan penyakit jantung lah, atherosclerosis semua tu, dia katalah minyak kelapa ni teruk lah, jangan minum lah. Okey, sebenarnya salah. Sebab dalam minyak kelapa tu, contoh MCT saja ada satu bahan nama acid lauric. Lauric acid tu
ada caprylic acid, ada capric acid. Jadi 3 acid ni terutama sekali acid lauric tu kan sebab tu you pernah dengar saya keluarkan nama laurix untuk kanak-kanak tu kan. Sebab minyak ni dalamnya adalah satu daripada bahan yang orang cari untuk meningkatkan tenaga. Jadi orang yang nak hilangkan berat badan pun boleh pakai minyak kelapa, jangan main-main. Dan orang yang suka main dengan ketones ni kan, ada satu jenis lagi diet yang meningkatkan keluarnya ketones untuk jadi bahan bakar supaya kita menggantikan glukos, sebab orang memang takut pada glukos, gula kan, betul? Baik. Jadi ini kebaikan. Jadi sambil you goreng tu ataupun sambil you masak tu, buat gulai ke apa-apa tu, okey, memang boleh untuk kita dapatkan zat-zat ni. Cuma kalau boleh jangan terlalu lama lah panas tu. Walaupun minyak ni boleh tahan panas, tapi tak sahlah kita goreng lama-lama sangat. Sebab kebaikan seterusnya kalau you banyak main dengan minyak kelapa ni, untuk jaga jantung, untuk jaga diabetes, untuk kita meningkatkan untuk pencernaan kita. Jadi minyak-minyak yang you ambil fresh, katakan untuk kesihatan kan, virgin coconut oil, kan saya selalu suruh budak-budak kecil-kecil dah ambil laurix dah. Pasal apa? Dia juga lawan bakteria, dia lawan virus. Untuk kulit, jadi sambilan kita belajar minyak masak ni, mau tak mau hari-hari kita masak, lebih baik kita masak dengan minyak yang the best daripada minyak vegetable oil tadi. Kita ambil minyak kelapa. Nombor 2 kat Malaysia juga minyak kelapa sawit. Kita kan minyak kelapa sawit ni dah terkenal di Malaysia, dan banyak kajian dah dibuat kebaikannya kan. Dia ada orang panggil vitamin E, dia ada vitamin A, dia ada satu lagi nama palmitic acid, tak salah saya, yang sama powernya dengan susu ibu pun, demi untuk kebaikan siapa yang terutama sekali kalau you pernah dengar kan, baby dulu kalau sakit-sakit mata tu ambil pakai susu baby, susu mak aje kat baby tu, kita letak aje sebab dia ada antivirus, antibakteria dan sebagainya. Bagus. Minyak kelapa sawit pun ada 2-3 jenis. Satu minyak kelapa sawit yang biasa, satu lagi yang dipanggil red palm oil yang warna merah tu, dan satu lagi diproses dia panggil extra virgin. Palm oil pun ada extra virgin juga. Jadi dia punya kebaikan sambil you pakai minyak kelapa sawit ni untuk you buat masakan, okey, untuk kita pakai hari-hari tu, betul tak? Sebab di dunia ni banyak dah kelapa sawit dia menakluki dunia sampai 60% minyak kelapa sawit ni di mana-mana dah ada. 60%. Sekarang Malaysia dengan Indonesia lah jadi pengeluar utama seluruh dunia, top 2 in the world. Jangan main. So dia juga lebih kurang macam minyak kelapa tadi, baiknya untuk lawan radangan. Dia kan ada beta carotene tadi kan, sebab tu warna you tengok tak, warna asal dia warna merah-merah kan, merah-merah orange tu kan. Buah dia pun, minyak dia pun, lepas tu bila dia ujung-ujung tu kalau kita tuang dia jadi kuning. Sebab tu bila kita buat sayur ke, kita goreng-goreng ke, setengah orang kita ni tak suka lah sebab dia berwarna kuning. Tapi itu antara yang terbaik. Dia membantu jantung, jaga bahagian otak kita. Kan kalau vitamin A tu untuk mata sekali, sampaikan ibu mengandung pun boleh minum minyak-minyak ni atau pakai untuk masakan. Dia ada coenzyme Q10, you pernah dengar kan, untuk jantung, untuk otot kita. Ada macam-macam lagi lah. Orang buat dalam bentuk pil pun setelah di drykan jadi powder. Jadi saya bukan cerita tentang kita nak untuk pakai minyak tu lain daripada untuk masakan, tapi boleh lagi untuk tujuan-tujuan lain. Sambilan kita nak tuang untuk nak masak-masak tu, kalau kita nak minum pun 1-2 sudu sehari pagi, 1-2 sudu petang, beres. Ambil yang raw tu, maksudnya belum dibuat masakan pun, memang terkenal. Nak masuk atas salad pun boleh kan. Sebab itulah nombor 3 minyak yang terbaik untuk masak ni. Selalunya orang tak terfikir ni untuk masak kat Malaysia, tapi di overseas dia orang pakai untuk masakan pun. Walaupun tak boleh panaskan sangat, yang 2 tadi minyak kelapa sawit dengan minyak kelapa boleh panas sebab dia punya smoke point. Tahu tak smoke point? Kita boleh panaskan dia sampai dia keluar smoke tu, ada dia punya temperature dia. Maksudnya dia boleh dibakar ataupun dimasak ataupun digunakan kepanasan sampai katakan suhu 200-230 degree centigrade. Tapi virgin olive oil pula, rupanya olive oil tak boleh terlalu panas, okay? Smoke point dia
lebih kurang antara 190-200, bawah sikit pada kelapa sawit dengan minyak kelapa tadi kan. Berarti you jangan lama sangat kalau nak pakai olive oil ni. Tapi selalunya kita orang Malaysia tak pakai olive oil kan untuk masak-masak, untuk goreng-goreng ni tak ada kan. Tapi boleh. Overseas memang pakai olive oil kan. So dia orang pun pakai untuk minum untuk kesihatan juga kan. So sebab tu minyak-minyak ni semua selain daripada jadi minyak masakan, dia boleh jadi untuk kita buat untuk kesihatan. Beruntunglah kalau boleh amalkan, siapa dapat supply yang terbaik. Masalahnya sekarang kalau you tengok kat supermarket, dia tulis kat situ olive oil, tapi botol dia warna cerah. Berarti itu untuk minyak masak je lah. Pun saya ingat dah tak ada power sangat dah. Sebab apabila dia kena matahari atau kena cahaya, dia dah hilang dia punya kebaikan dia. So minyak zaitun, kalau betul-betul you nak, you beli daripada botol yang gelap betul-betul, ataupun you import direct lah. Maksudnya kena cari yang the best. Sebab dia bagus untuk jantung, banyaklah untuk obesity. Cuma ada setengah-setengah kedai supermarket tu dia jual dalam bentuk spray. Kalau Mak Saleh dia nak makan yang jenis tak mau minyak banyak tu, dia sambil dia nak goreng tu, dia pakai spray je. Supaya bagi terkena je minyak. Taklah macam kita sampai tenggelam sampai orang kata apa, penuh dengan minyak kadang-kadang kan, nampak minyak lebih daripada sayur tu kan. So dia orang banyak, you jangan beli yang spray tu, sebab spray tu ada propellant, ada bahan yang bahaya. Baik kita nak jaga minyak masakan yang cantik, kita pergi ambil yang sprayer tu yang ada bahan yang tak bagus. Tak payah beli spray tu semua kan. Kita cari yang simple. Kalau nak, you buat botol you sendiri yang tidak ada bahan, untuk macam ada gas tu tendang untuk spray, faham? Ramai orang terlupa, dia panggil propellant, oil propellant. Nombor 4 ni kita jarang pakai, avocado. Memang famous overseas, banyak pakai minyak avocado untuk buat minyak masakan. Dia mahal lah sikit daripada minyak-minyak lain kan. Avocado, bayangkan nak ambil buah dia tu, nak buat minyak dia tu. Okey, so cuma kebaikannya ialah dia tak rasa apa sangat. Minyak selalunya ada rasa kan, tak semua orang suka, hanyir dan sebagainya. Minyak avocado antara yang kalau buat masakan dia tak ganggu you punya resipi you, faham tak? So dia boleh dengan bahan masakan ataupun bahan yang panas dia boleh terima, sebab dia high smoke point dia. Flavor saya dah kata tadi, dia tak mengganggu. Dan selalunya orang proses avocado ni dia jaga elok-elok sebab dia tahu mahal. Dan di Australia dah mula orang hantar sacha inchi oil sekarang. Sacha inchi oil dah mula ada orang buat minyak untuk masakan. Memang kualitinya rendah sikit sebab dia kena kalau dari segi kepekatan, faham tak? Kalau you ambil yang saya recommend pada you hidup ambil sekarang ni, yang dinamakan RX 369 atau apa DND 369 punya sacha inchi oil tu, itu grade dia lain. Bila you nak buat minyak untuk masak, sama juga minyak kelapa sawit, dia ada different grade dia. Kalau nak buat untuk minyak masak dan nak jual di pasaran yang harga murah, tak boleh lah quality A, betul tak? Sebab dia lebih pekat untuk kesihatan. Sama juga dengan virgin coconut oil, extra virgin, olive oil, semua ada dia punya kategori dia, faham tak? So tak lama lagi mungkin bila saja inci pun dah ramai orang tanam, dah cukup dan kualitinya boleh dibahagikan A, B, C. Mungkin saya dah kata orang dah ekspor ke Australia buat minyak masak pun. Jangan dia campur minyak masak tu dalam kita punya yang you all beli tu, cukuplah. Sebab tu saya tak nak bagi pengilang kontrol semua. Kita kena sendiri import bahan mentah, kita kontrol, kita bagi dia proses. Itu kita boleh kontrol. Cari minyak-minyak yang baik-baik ni yang saya cerita 5 tadi tu, dan pastikan kalau nak bahagian minyak-minyak yang berasaskan bijirin tadi, semuanya omega 3 yang tinggi, tak boleh omega 6. Kita doakan semua selamat dan jangan lupa memberi doa yang terbaik, dan tolong tekan kat saya sekejap, like, love and share. Dan kalau siapa yang sudi subscribe, saya ucapkan terima kasih. Lagi nak dapatkan berita terkini, tolong masuk DND World Telegram. Saya ulang, DND World Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,